warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam rancangan The House of Hawa. Hari ini kita akan membincangkan tentang isu panas, iaitu isu ajaran sesat yang kini hangat diperkatakan oleh masyarakat. Malah dalam industri perfilman juga, penerbitan filem berunsurkan ajaran sesat seperti Munafik, Dukun dan drama terbaru seperti Jalan Sesat ke Syurga. Kita akan membincangkan isu ini dengan lebih terperinci bersama panel-panel jemputan kita. Cik Nurul Ashikin dari Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, Cik Nur Razlin dari Majlis Amal Islami Malaysia, Cik Nur Hazira dari Pertubuhan Jamaah Islam Malaysia dan Cik Nur Dini dari Majlis Fatwa Kebangsaan. Istilah ajaran sesat adalah istilah yang bersifat relatif kerana banyak pihak yang memberi tafsiran kepadanya. Menurut Kamus Dewan, ajaran sesat ditaktifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan ataupun nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala sesat pula ditaktifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul ataupun tersalah, tersilap jalan, terkeliru, iaitu perbuatan ataupun kepercayaan dan lain-lain, dan menyimpang daripada jalan yang benar. Oleh itu dapat disimpulkan ajaran sesat ni ialah ilmu yang diajar secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada ajaran yang sebenarnya. Pada pendapat Cik Nur Ashikin, macam mana ajaran sesat ni bermula di Malaysia? Okey, ajaran sesat ni bermula di Malaysia sebelum tahun 1950-an lagi. Kebanyakan ajaran sesat ni mereka bergerak secara senyap. So, pihak berkuasa agama Islam tak boleh kesan sebab dia secara berrahsia, secara senyap. So, suka dijejak lah. Ajaran sesat ni dipercayai dibawa oleh penganut-penganut daripada negara asal ataupun rakyat Malaysia yang hidup di luar negara. Lepas tu dia membawa ajaran sesat tu ke Malaysia. So jadi benda tu dia tersebar. Apakah motif ajaran sesat ni disebarkan di Malaysia? Okey, kan kebanyakan orang yang bukan Islam ni, dia pun memang ada hasad dengki dengan orang Islam. Jadi mereka hendak menjatuhkan orang Islam. Jadi mereka menyebarkan ajaran sesat ni di kalangan orang Islam untuk menjatuhkan umat-umat Islam. Okey, pada pendapat Cik Nur Hazira, macam mana kita nak mengenal pasti seseorang itu mengamalkan ajaran sesat? Dia terdapat banyak ciri-ciri yang ada pada individu-individu yang mengamalkan ajaran sesat ni lah. Dan ciri yang paling penting dan paling ketara sekali ialah mereka tidak menyenangi dengan ilmu hadis ataupun firman-firman Allah. Mereka seolah-olah fobia apabila mendengar ahli sunnah menceritakan tentang ilmu hadis ataupun sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Malah bukan itu sahaja, mereka juga turut memperlekehkan seolah-olah seperti menghina ahli-ahli sunnah ini dengan memberi gelaran-gelaran seperti Hasyawiyah, Zahiriyah dan juga Musyabihah. Mereka menganggap mereka ini adalah orang yang bodoh ataupun tidak cerdik. Golongan yang mengamalkan ajaran sesat itu adalah bijak pandai. Seperti yang saya katakan tadi, golongan ajaran sesat ni mereka memperlekehkan hadis, mereka seperti menghina ilmuwan ataupun ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga seolah-olah tidak boleh mendengar kata-kata daripada mana-mana pihak lah yang sentiasa dihiasi dengan dalil, lepas tu sebarang hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Serta dia macam seolah-olah mereka tidak boleh menerima pandangan dari mana-mana pihak yang beragama Islam, yang masih berpegang teguh pada agama Islam. Itulah ciri-cirinya. Saya bersetuju dengan apa yang Cik Hazira katakan tadi. Okey, contoh-contoh ajaran sesat yang berada di Malaysia ni, contohnya Arifin Muhammad yang kita dikenali sebagai Ayah P. Okey, dia mengasaskan, dia merupakan orang yang mengasaskan kerajaan langit. Iaitu dia mewakilkan diri dia sebagai Tuhan yang diwahyukan daripada langit. Jadi dia dikenali sebagai Ayah P. Ayah P ni bukannya orang yang sakit pandai pun, malah dia buta huruf. Lepas tu dia menghiaskan kerajaannya dengan pasu dan teko. Oh, apa yang melambangkan pasu dan teko tu? Okey, untuk melambangkan kuasa Tuhan padanya untuk melindungi umat-umatnya. Oh, begitulah ajaran Ayah P ni.
Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Kerajaan Langit merupakan sebuah kumpulan ajaran sesat yang aktif sekitar awal tahun 2000 yang diasaskan oleh Ayah Pin. Di awal kemunculannya, Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin Muhammad pernah menggemparkan negara apabila dia membuat pengakuan terbuka bahawa dia merupakan Tuhan bagi semua agama di muka bumi. Ayah Pin mendakwa telah menerima wahyu terus daripada langit yang mengarahkannya supaya mengembangkan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Dia dikatakan mewakili kerajaan langit yang bertanggungjawab menyatupadukan umat manusia tanpa mengira bangsa atau agama. Baiklah penonton, kita kembali lagi. Sebentar tadi kita dah dengar tentang sedikit tentang ajaran sesat. Mari kita dengar pendapat Cik Nordini tentang kesan buruk ajaran sesat itu sendiri. Seperti panel-panel lain berbincang tadi, terdapat banyak kesan buruk dari ajaran sesat ni. Dia terdapat 3, iaitu kesan buruk terhadap diri, terhadap masyarakat dan negara. Antara kesan yang paling buruk ni adalah terhadap diri sendirilah, kerana jika seseorang tu akan terpeson dari ajaran Islam. Kerana mereka terlalu taksub dengan ajaran sesat ni, sebab mereka menganggap ajaran sesat ni adalah ajaran yang paling betul terhadap mereka. Yang kedua, pemikiran seseorang tu akan tertutup kerana mereka menganggap pemimpin ajaran Islam ni, pemimpin ajaran sesat ni merupakan pemimpin yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan pemimpin tersebut hanya mereka-rekakan ajaran tersebut. Betul. Sebenarnya ajaran sesat ni dia bermula daripada syirik, kerana dia dosa paling besar sekali sebab menduakan Allah. Lalu dia boleh membawa kepada murtad kerana keluar daripada Islam. Sehubungan itu Allah pernah berfirman yang maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Sehubungan dengan itu, kita juga perlu tahu langkah-langkah untuk menangani masalah ajaran sesat ini. Boleh Cik Nur Azli kupaskan tentang langkah-langkah untuk menangani masalah ajaran sesat ini? Okey, seperti mana yang kita bincangkan tadi mengenai isu-isu ajaran sesat, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk tangani ajaran sesat ini sebelum ia merebak lebih banyak lagi. Okey, seperti di mana kita perlu tahu lebih di mana kefahaman Islam yang sebenar, iaitu kita perlu meningkatkan kefahaman ajaran Islam, dan kita perlu elak ajaran yang disampaikan secara rahsia yang mudah di mana mereka menawarkan tawaran dunia semata-mata. Dan seterusnya, jika mereka nak mempelajari ilmu agama Islam ni, mereka perlu merujuk kepada guru-guru yang sahih lah, dan mereka perlu membina benteng dalam diri di mana mereka perlu ada rasa tanggungjawab untuk elak ajaran yang memberi akidah mereka menyeleweng. Dan seterusnya, mereka perlu menjauhi perasaan ingin untuk mengetahui sesuatu ajaran yang baru, supaya di mana mereka perlu berfikiran logik dan adakah ajaran itu benar-benar ataupun salah. Baiklah Cik Nur Ashkin, selain ajaran sesat Ayah Pin ni, ajaran sesat apa lagi yang ada di Malaysia ni? Okey, pada pendapat saya, pada pengetahuan saya lah, ajaran yang kedua ialah yang terkenal di Malaysia ialah ajaran-ajaran rangkap. Ajaran-ajaran rangkap ni mendapat sambutan tinggi oleh masyarakat kerana mereka menganggap dakwah ini ajaran yang unggul. Nama Al-Arkam ni didapati melalui diambil daripada nama sahabat Nabi, iaitu Arkam bin Abi Arkam.
Okey, kumpulan ini menyebarkan kegiatan mereka melalui pendidikan, pertanian, perubatan dan lain-lain. Banyak. Banyak. Macam seperti yang saya cakap tadi, Cik Nurul Ashikin dah beritahu tentang kerajaan Ayapin dan juga Al-Arkam. Okay, tadi saya ulaskan tentang kefahaman hadis mereka. Tetapi mereka juga mempunyai satu sikap, iaitu mempercayai sesuatu berlebih-lebihan, seolah macam mereka obses dengan sesuatu tu. Dan malah sikap obses ni ditegah sama sekali dalam Al-Quran dan hadis. Ia bukan sahaja berkaitan ajaran, hobi kita, minat kita juga memang tidak diajar dalam Islam untuk kita obses dengan sesuatu. Okay? Iaitu apa yang obsesnya, mereka mengakal guru-guru dan syekh mereka sehingga boleh mengatakan, mereka mengatakan guru mereka boleh membaca setiap isi hati mereka yang ada di dalam hati mereka. Anak-anak murid guru tu boleh mengetahui apa yang ada dalam hati. Dia macam agak logik di situ kan. Lepas tu mereka juga kata guru mereka ni boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh buat rundingan berkaitan ajal, maut dan jodoh. Sebenarnya macam kita minta kita nak jodoh dengan sekian-sekian, kita nak mati umur sekian-sekian, guru mereka boleh buat rundingan dengan Tuhan. Itu adalah kepercayaan mereka yang sangat melampau dan memang terpesong daripada ajaran agama Islam. Kemudian itu berkaitan anak-anak murid. Kemudian berkaitan guru pula. Guru ni dia mengaku bahawa dia adalah wali Allah. Dan dia mendapat wahyu. Ini adalah cerita yang diceritakan oleh guru-guru ajaran sesat lah. Guru-guru itu berkatakan mereka menerima wahyu seperti mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Mereka juga turut menerima wahyu daripada Tuhan, mengatakan dia dilantik sebagai wali Allah. Di mana ini memang tidak berlaku sama sekali. Hanya Nabi Muhammad SAW saja diberi kelebihan itu untuk menerima wahyu daripada Allah. Konon wali-wali Allah ni kan mereka tidak pun menerima wahyu itu. So mereka berhelah pada anak-anak murid mereka bahawa mereka telah berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi. Mereka telah macam seolah mereka mengatakan kami ni dah jumpa dengan Tuhan. Jika anda ikut kami, memang anda akan direct berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang kalau bagi pendapat saya sendiri memang tidak logik dan tidak masuk akal. Okey, seperti macam Cik Hazira kata tadi, dia akan memberi kesan yang buruk terhadap masyarakat dan negara. Macam kepada masyarakat ni, saya beri contoh dalam situasi kekeluargaan. Contoh seorang suami tu mengikut ajaran sesat dan seorang isteri pula dia mengikut ajaran Islam. So di situ dia akan terdapat permasalahan sekerana mereka dua tak sehaluan, sekerana seorang ajaran sesat, seorang Islam. So akan berlakulah pergaduhan, perceraian. Disebabkan itu juga kes perceraian rumah tangga yang akan meningkat secara mendadak. Macam negara pula, macam bila ramai yang terjebak dalam ajaran sesat ni, mereka tak akan tercederung dalam kegiatan ekonomi negara. Oleh sebab tu, ekonomi negara tak akan meningkat. So ekonomi negara akan mundur macam tu. Okey, pelbagai isu ajaran sesat yang telah dibincangkan, untuk tidak terpesong lebih lagi, kita perlulah ambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Okay, seperti peranan pihak penguasa dan undang-undang di mana mereka perlu memperkemas dan meningkatkan dalam usaha bahagian penguasaan memperkeras ajaran sesat ini. Dan juga seperti yang Cik Ashikin tadi cakap tadi, iaitu Al-Arkam, di mana mereka mengedarkan bahan-bahan yang tidak orang kata apa, tidak kena dengan ajaran Islam. So tindakan undang-undang perlu diambil oleh mereka, dan di mana memperketatkan kepada tindakan kepada para ulama yang menyebarkan agama Islam ni, sama ada para ulama tempatan maupun luar negara. Dan seterusnya iaitu para persatuan NGO, iaitu seperti Ketua Persatuan Agama Islam, di mana mereka ni perlu bekerjasama komitmen untuk membalas ajaran sesat. Dan mereka boleh juga mengutip
saluran dana untuk mengajukan aktiviti ataupun program kempen untuk mendapatkan kesedaran kepada golongan-golongan yang sesat ni. Dan seterusnya peranan masyarakat. Dikatakan juga masyarakat ni merupakan golongan utama yang dapat menghidu ajaran sesat di persekitaran mereka. Oleh itu mereka perlulah rasa tanggungjawab untuk melaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa. Saya ingin pastikan lain sedikit lagi, iaitu macam ada golongan yang sesat, dia sembahyang di masjid, sama seperti orang ajaran agama Islam, sembahyang di masjid, cuma cara solat mereka adalah lain. Contohnya jika mereka memegang ajaran sesat Syiah, waktu solat Jumaat mereka mempercaya kata solat Jumaat itu tidak sah jika tidak bersama dengan imam yang maksum atau wakilnya yang seperti guru mereka lah. Seperti biasanya di masjid itu adalah ajaran Islam yang betul. Jadi mereka yang sesat ini sewaktu solat Jumaat mereka akan solat 2 rakaat tu tetapi tidak memberi salam. Ketika orang lain memberi salam mereka terus bangun dan solat lagi 2 rakaat. Solat 2 rakaat tu mereka telah niat pada asalnya niat solat zuhur, bukan niat solat Jumaat. Jemaah lain solat 2 rakaat memberi salam. So bila jemaah lain memberi salam, mereka akan fikir individu itu solat sunat. Jadi tidak akan nampak. Itu masyarakat yang betul-betul mempunyai ilmu tentang ajaran sesat ni, dia tahu untuk membezakan. Kita boleh kesalah bahawa individu itu tergolong dalam golongan ajaran sesat. Tidak mungkin baru sahaja memberi salam beliau terus bangun dan menunaikan solat lagi 2 rakaat. Yang satu lagi yang saya rasa macam agak lawak di sini, iaitu kita lepas solat kita akan memberi salam, tanda telah berakhirlah solat kita. Tetapi mereka ajaran Syiah ni selepas solat tu mereka tidak memberi salam, malah mereka akan memukul kedua paha mereka beberapa kali menandakan solat tu dah habis. Macam tu. Macam agak pelik dan kan, kalau bagi kita ni agak pelik dan lawak lah juga kan. Jadi kesimpulan perbincangan kita hari ini ialah bahawa disiplin kajian ajaran sesat merupakan satu disiplin yang amat penting dipelajari oleh umat Islam mutakhir ini untuk menepani penyebaran ajaran sesat yang semakin meluas di masa ini. Justru disiplin ajaran sesat wajar dijadikan kursus teras yang wajib diambil oleh para pelajar sebagai jurusan di universiti, terutamanya jurusan pengajian Islam. Sekian sahaja rancangan The House of Hawa pada hari ini. Sekian, terima kasih.